kita berada di suhu yang panas dan kita letakkan dekat suhu yang sejuk, dia akan jadi sama. Macam tu. Okay guys, so Assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Kepada orang-orang yang first time tengok video saya, korang jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Butang subscribe. Lepas tekan butang subscribe akan keluar orang kata logo loceng. Tekan logo loceng tu, insyaAllah next video korang boleh tengok awal lah. Okay, so untuk video kali ni saya nak buat special untuk orang-orang yang first time nak bela ikan laga atau apa-apa ikan hiasan. Terutamanya yang tak menggunakan oksigen pump lah, seperti ikan laga ataupun ikan gapi. Okey, jadi apa yang perlu kita buat? Bermula daripada kita start beli ikan dekat kedai. Lepas tu cara nak bagi makan and macam mana kita nak tukar air, berapa kekerapan dia. So untuk video kali ni kita akan belajar semua itu, insya-Allah secara perlahan supaya semuanya terang dan fahamlah dengan apa yang saya jelaskan. Apakah step pertama yang perlu korang buat untuk bela ikan laga? First of all, kita kena ada ikan laga lah. Jadi ni ikan laga yang ni ikan laga saya sebenarnya, tapi saya pack balik sebab nak buat tutorial. So ni ikan laganya. And ikan laga ni kalau korang tengok betul-betul, saya pernah buat video unboxing jadi ikan ni pun saya akan bagi dekat pemenang-pemenang untuk Look Flare Challenge yang akan tamat pada minggu hadapan. Jadi korang boleh tengok balik video sebelum ini, yang ni, iaitu video giveaway daripada 3k subscriber saya. And siapa yang berminat untuk join Look Flare Challenge, jangan lupa untuk join. Yang tak faham tu boleh baca description video sebelum ni, okey? Okey, selain daripada ikan, apa yang perlu untuk membela ikan laga adalah tempat tinggal. Jadi untuk video kali ni, untuk orang-orang yang baru nak bela, saya pun akan gunakan bekas yang comel lah. Bekas ni, comelan. So ini adalah bekas kosong untuk bela ikan lah. Biasanya orang-orang baru suka bekas-bekas macam ni, comel. So kita akan buat tutorial cara untuk orang kata pindahkan ikan daripada plastik pergi ke bekas. Okey, perkara pertama yang perlu kita buat adalah, yang pertama kita kena bilas balang ni lah. Sebab kita tak tahu kalau kat kedai ikan kan mungkin dah berhabuk ke apa kan. Kalau korang tengok ada habuk. Jadi yang pertama sekali kita kena bilas dulu, okey? Macam yang korang nampak, kita dah pun bilas bekas ini. So dia dah tak ada habuk dan sebagainya lah. Setelah kita bilas kita punya bekas tu, perkara seterusnya ialah untuk ikan tu tinggal, dia kena ada air, okey? Kalau tak ada air, tak hidup. Jadi kita kena isikan dengan air. Jadi perkara pertama yang perlu kita buat ialah kita kena isikan dengan air pipe. Jadi sekarang bekas ni dah terisi dengan air pipe. Tapi untuk pengetahuan semua, ikan laga tidak sesuai untuk duduk di dalam air pipe sebenarnya. Sebab apa? Sebab ikan laga ni dia tidak akan tahan lama ataupun dia akan cepat mati sekiranya dia tinggal di dalam air pipe. Sebab air pipe mengandungi klorin dan ikan laga tidak sesuai untuk hidup di dalam air yang mengandungi klorin. Jadi apa yang perlu kita buat dengan air pipe ni ialah kita akan gunakan anti-klorin. Anti-klorin ni nama pun anti, jadi dia memang anti lah dengan klorin. Jadi bila kita letakkan anti-klorin ni, kandungan klorin dalam air tu akan hilang. Tetapi dia ada sukatan. Jadi korang boleh refer, kalau korang belilah anti-klorin, korang boleh refer dia punya sukatan dekat belakang ni. Kebiasaannya untuk bekas besar macam ni, saya akan letakkan lebih kurang 2 titik sahaja. So
kita akan titikkan dia ke dalam ini. Dan juga kepada sesiapa yang tak ada atau terlupa untuk beli anti klorin, korang ada lagi satu cara, tetapi dia memerlukan masa yang panjang sikit lah. Okey, seterusnya ialah cara tu korang kena isikan air tersebut dan biarkan selama beberapa hari, kerana air paip yang ditadah akan hilang klorin dia dalam masa beberapa hari. Lebih kurang 3 hari atau 4 hari klorin dah boleh hilang. Tetapi benda ni tak disahkan sepenuhnya selagi kita tidak membeli klorin tester. Dekat kedai ikan korang boleh dapatkan klorin tester. Macam tu juga kita gunakan anti klorin ni. Tak semestinya kita letak anti klorin tu dia cukup, mungkin akan ada lagi klorin. Jadi sebaiknya korang beli klorin tester. Tapi kalau macam saya pun tak ada klorin tester lagi. Jadi saya biasanya lah akan letak dalam 2 titik. Alhamdulillah ikan saya semua masih okey lah. Untuk bekas besar ni 2 titik. Okay guys, so selepas kita letak anti klorin, ada lagi satu bahan yang boleh kita letakkan, iaitu garam kasar. Atau kalau korang pergi dekat kedai haiwan, kedai ikan, dia ada jual garam biru. Garam biru tu memang diutamakan, maksudnya diciptakan khas untuk ikan hiasan lah. Tapi kalau tak ada, kita boleh gunakan garam kasar. Okey, apa sebenarnya fungsi garam ni sebenarnya? Okey, yang pertama sekali, garam ni berfungsi untuk kita menghapuskan bakteria-bakteria yang ada di dalam air. And lagi satu, ada juga yang menggunakan garam untuk mencantikkan pH air. Seperti video sebelum ini, saya ada buat satu video mengenai air, iaitu air apa yang sesuai untuk ikan laga. Ada orang yang menggunakan air kowei ataupun air kuku, apa-apa air penapis. Okey, kebiasaannya air tersebut adalah air yang beralkali. Tetapi untuk pengetahuan semua, suhu pH yang paling sesuai untuk ikan hiasan, termasuk ikan laga, adalah 6.5, iaitu sedikit berasid. Maksudnya dia tidak pergi ke alkali, dia lebih kepada asid. Pada yang tak tahu pH tu apa, pH tu ialah orang kata keadaan air, adakah dia lebih beralkali ataupun dia lebih berasid. Untuk bilangan pH pula, 7 ialah yang natural, maksudnya lebih daripada 7, 7.5, 8 dia adalah kealkali, dan kurang daripada 7, 6.5, 6 dan seterusnya adalah berasid. Jadi pH yang paling sesuai untuk ikan adalah 6.5. Jadi jom kita letakkan garam kasar, lebih kurang dalam 1 cubit saja. Seterusnya, sementara kita tunggu garam dan anti klorin tu sepenuhnya larut dalam bekas ni, lepas saya letakkan, okey, step seterusnya ialah kita kena samakan suhu air di dalam bekas ini, dalam plastik ini, dengan suhu di dalam balang tu, dengan kita meletakkan, kita letakkan ikan ni, plastik ni ke dalam, kita rendamkan di dalam mangkuk tu. Jadi suhu di dalam dan suhu yang berada di luar akan menjadi sama. Itulah kita panggil kestabilan suhu. Bila kita berada di suhu yang panas dan kita letakkan dekat suhu yang sejuk, dia akan jadi sama. Macam tu. Saya pun lupa macam mana dia punya definisi sebenar ni. Okay guys, sementara kita menunggu proses acclimate penyamaan suhu air ikan ni, okay, so ini dia. Kita akan belajar sikit kenapa kita kena acclimate air ikan. Okay, yang pertama sekali, kepada yang tak tahu apa itu acclimate, acclimate tu ialah proses kita nak menyelesakan ataupun kita nak menyamakan. Okay, sebagai contoh kan, kita nak air panas, air kopi kita yang panas tu nak bagi dia sejuk. Jadi kita akan letak dia dalam satu mangkuk yang ada air sejuk. So air kopi tu akan menjadi sejuk lah, akan jadi suam. Okay, ini yang dipanggilkan sebagai perubahan suhu, iaitu permindahan haba. Jadi haba yang daripada kedua-dua bekas tu dia akan menjadi sama. Jadi kalau air panas tu dia takkan jadi panas macam tadi, dan air sejuk tu dia takkan jadi sejuk macam tadi. Jadi sebab itulah kita acclimate air ni
iaitu air plastik tu dengan balang tu kita sekalikan supaya suhu dia menjadi sama. Apa pentingnya suhu sama ni untuk ikan? Okey, sebenarnya ikan laga atau apa-apa ikan lah, dia merupakan haiwan yang nyawa dia ataupun kita boleh kata genetik dia ataupun antibody dia tidak berapa kuat. Jadi dia, andai katalah dia tiba-tiba dicampakkan ke dalam tempat yang panas, air yang bersuhu orang kata 30 ke 40, tiba-tiba ambil ikan tu kita baling dekat bekas air panas kan, jadi ikan tu boleh jadi terkejut sehingga mengakibatkan dia sakit ataupun mati. Sebab itulah pentingnya kita samakan suhu. Kalau ada orang yang ada pengalaman beli ikan, lepas tu dia terus je beli ikan, buka plastik, tuang kat bekas baru, ikan tu korang akan dapati dia lemah dan terduduk je kat bawah tu, duduk je gitu. Dia tak aktif sebab dia orang kata suhu yang mengejutkan. Jadi dia boleh jadi sakit, dia boleh jadi lemah ataupun dia boleh mati. Sebab itulah pentingnya acclimate ni. Jadi sementara itu kita borak-borak dulu lah kan. Jadi sekali lagi saya nak ingatkan untuk Loop Flare Challenge masih belum berakhir. Jadi kepada yang nak join, korang boleh join. Asalkan korang ada ikan laga and korang ada Instagram, korang dah boleh join dah sebenarnya. Untuk maklumat lebih lanjut, korang boleh tengok description ataupun video yang sebelum ini saya ada explain. Okey, seterusnya kita dah sampai masa dia, dah 10 minit. Jadi ni ikan dia. Untuk acclimate ni sekurang-kurangnya 5 minit lagi lama lagi bagus. Maksudnya lagi sama suhu air dia. Orang kata apa, equilibrium, sama suhu. So kita akan buka lah. Saya gunting saja. Ni first time lah saya unboxing ikan sendiri. Lepas tu kita lepaskan dia. Bila suhu dah sama, dia tak terkejut. Macam tu. Jadi untuk orang-orang yang baru nak beli ikan laga, macam ni lah cara kita nak uruskan daripada kita mula-mula beli lagi. Okay? So sekarang ni dia dah ada dalam bekas. Guys, sekadar penambahan, saya tak galakkan korang sediakan air setinggi ini. Nampak tinggi dia, tinggi mana? Tinggi ini, nampak? Sebab ikan laga ni dia boleh lompat dari bekas ni, jatuh and boleh mati lah. Jadi sebaiknya kita rendahkan air dia sehingga ke paras ini. Tak payah tinggi-tinggi sangat, paras ni pun dah okey. Sebab ikan kalau lompat dia memang akan matilah sebab tak ada air. Macam saya punya ikan pernah juga mati sebab lompat masa mula-mula bela dulu. Jadi berhati-hati ya. Nampaknya kita dah berjaya untuk step yang pertama nak bela ikan, iaitu cara nak pindahkan ikan ke dalam bekas baru. Okey, seterusnya apa yang akan kita belajar ialah penjagaan dari segi pemakanan. Baik, kebiasaannya kalau membela ikan laga dekat rumah ni, kita akan bagi makan pellet. Jadi saya akan tunjukkan sampel pellet. Inilah sampel pellet untuk ikan laga, ikan gapi, korang boleh tengok Ini jenama Seamaster tak salah saya. Bukan air mineral Seamaster memang makanan ni brand Seamaster. Jadi pellet besar-besar macam ni, korang boleh tengok. Kebiasaannya saya akan bagi 2 kali sehari dengan kadar yang sangat sedikit, iaitu sekali saya bagi pagi, sekali lagi petang. Sekali bagi 4 biji sahaja. Ikan laga ni adalah ikan yang tak reti untuk berhenti makan. Selagi dia nampak pellet dia makan, selagi dia makan pellet dia makan. Jadi korang yang kena jaga diet ikan laga korang. So saya akan bagi 4 biji sahaja sekali makan. Sebab apa kita kena jaga pemakanan dia? Sebab pemakanan yang berlebihan boleh mendatangkan sakit kepada ikan. Okey, antara sakit yang paling teruk iaitu penyakit dropsy, penyakit yang agak sukar untuk dirawat. Punca dia adalah kerana kita selalu bagi makan. Ikan laga ni bila kita bagi makan dia makan, bagi makan dia makan. Okey, dropsy ni pula ialah sisik nenas, di mana bila dia punya sisik tu terbuka. Semua sisik dia terbuka macam ni, macam nenas. Okey, itu adalah berpunca daripada dia lebih kurang macam sembelit lah kalau tak silap saya. Dia bila makan tak berak, makan tak berak, jadi macam tu. Jadi untuk mengelakkan ikan kita sakit macam tu,
Jangan bagi makan terlalu banyak, dan kalau boleh kita kena luangkan masa untuk ikan kita dengan bagi dia flare. Macam korang tahu ikan laga ni dia boleh kembang kan. Dia nampak cermin dia kembang. Jadi korang letaklah cermin sekejap dalam masa 5 minit setiap hari. Letak kat tepi dia kan, biar dia kembang. Bila dia kembang, dia flare, dia akan buang air, dia akan berak. So bila dia berak, tak adalah dia orang kata sembelit lah. Jadi makan jangan terlalu banyak. Dan lagi satu, kalau boleh bagi dia bersenam supaya dia berak. Okay? So jom kita akan tunjukkan berapa banyak kita nak bagi makan dekat ikan. Okey, nampaknya macam tu saja untuk bagi makan dekat ikan. Jangan terlebih tau, nanti sakit. So, apa yang akan kita belajar seterusnya ialah penukaran air ikan. Okey, waktu bila yang paling sesuai untuk kita tukar air ikan? Okey, dia adalah bergantung kepada saiz bekas. Macam saiz bekas yang tadi adalah lebih kurang 4 atau ke 5 hari. Okey, agak-agak dah kotor pun kita dah boleh tukar sebenarnya. Okey, apakah simptom nak tahu air itu dah kotor ke belum? Yang pertama, kita akan tengok airnya keruh. Akan ada keladak-keladak air, dan juga korang boleh tengok dekat permukaan akan ada mungkin orang kata taik-taik yang dah banyak. So air pun akan nampak keruh. Jadi kalau korang nampak macam tu, sebenarnya kita dah boleh tukar dah air dia. Jadi saya akan select satu bekas yang agak kotor. Saya akan tunjukkan macam mana. Lepas tu kita akan tukarlah. So dekat sini saya nampak satu. Sekejap. Okey, ni contoh dia lah. Tapi ni pun tak kotor sangat. Okey. Satu lagi faktor yang korang kena tukar air adalah bila korang tengok air dia dah rendah. Asalnya tinggi ni tau. Lepas tu dia dah rendah. Sebab proses penyejatan. Bila cuaca panas, air akan jadi cetek dengan cepat. So bila cetek pun korang dah boleh tukar lah. Dan korang tengok dekat sini, korang boleh nampak najis dia. Nampak ada najis. Lepas tu dekat sini banyak keladak-keladak. Korang nampak macam hijau sikit, coklat-coklat sikit. Jadi itu adalah keladak. Jadi dah sesuai untuk kita ganti air lah. So cara untuk ganti air ikan ni adalah, jom kita tengok. Untuk cara yang pertama, ini adalah bekas air kotor tadi. Kita kena sediakan satu bekas sementara. Contohnya cawan ni. Lepas tu kita akan cedok air yang ada di dalam ni lah. Kita akan cedok sikit dan letakkan ke dalam bekas baru. Cukuplah tinggi ni. Lepas tu step seterusnya korang tengok dia akan makan najis dia, nampak. Step seterusnya korang ambil je ikan dan masukkanlah ke dalam bekas baru ni, bekas lama. Okey, kenapa saya gunakan air yang lama? Sebab dia sekarang ni masih selesa dengan keadaan yang kotor tu dulu. Jadi kita akan tukar dulu air ini. Masih lagi dengan kaedah yang sama seperti tadi, kita akan letakkan anti-klorin. Anti-klorin dan garam kasar untuk orang kata mengelakkan bakteria. Jadi kita akan tunggu beberapa minit sehingga larutnya dua benda ni.
Lepas tu baru kita akan masukkan ikan ke dalam bekas inilah. Setelah beberapa minit, kita akan sauk ikan ni masuk ke dalam bekas ini. Okey, kalau ada yang tanya kenapa kita tak acclimate, adalah kerana ikan ni memang daripada suku bilik ini, dan air ni pun memang suku bilik ni. Jadi sebab tu saya tak acclimate. And lagi satu, biasanya orang acclimate lah ikan yang baru beli, sebab ikan yang baru beli tu datangnya daripada luar, itu daripada kedai. Jadi suhu dia berbeza dengan suhu yang ada dekat rumah kita. Sebab tu kita kena acclimate. Jadi ni dia. Sekian, itu sahaja daripada saya pada hari ini, iaitu perkongsian kita menerima ikan baru daripada kedai, and cara untuk bagi makan dan juga cara untuk kita salin air ikan. Baik, saya harap orang-orang baru yang belum pernah lagi bela ikan, korang akan datang minat untuk membela, kerana banyak kebaikan ataupun faedah yang dapat kita peroleh bila kita bela ikan laga. Jadi saya harap benda ni pun sebenarnya simple, di samping kita dapat disiplinkan diri kita. So saya harap saya dapat menerangkan ni, korang dapatlah faham dengan jelas dan terima sebarang kekurangan daripada saya. Kepada orang-orang yang dah lama main ikan laga, jika video ini terdapat sebarang kekurangan atau kesalahan secara tidak sengaja, korang boleh tegur. Mungkin saya ada kesalahfahaman fakta atau sebagainya. Jadi sila share di komen di bawah, sebab saya pun orang baru. Jadi don't forget to like, share and subscribe my channel. InsyaAllah kalau ada rezeki pada video akan datang, kita akan berjumpa lagi dengan topik-topik yang menarik, ataupun kita akan buat satu lawatan farm supaya korang terhibur ataupun enjoy dengan video channel Luqman Hakim. So Assalamualaikum, bye, see you next video. Alang dah tengok video saya sampai habis, apa lagi, jangan lupa untuk subscribe channel Luqman Hakim, and korang dialu-alukan untuk tengok video-video saya yang sebelum ini.